Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada hari ini, pada siri yang ke-88 ya. Segala puji milik Allah Rabb sekalian alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga selawat serta salam terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat yang mengikuti baginda sehingga hari kiamat ya. Alhamdulillah. Kita awali tazkirah kita pada petang ini dengan membaca doa, iaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, iaitu yang baik dan halal, dan amalan yang diterima ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Alhamdulillah, semalam kita telah pun tahu apakah larangan-larangan yang patut dijauhi bagi mereka yang telah pun berniat untuk melakukan ibadah kurban pada tahun ini ya. Jadi hari ini kita lihat pula apakah kebaikan-kebaikan ataupun keutamaan amalan yang patut kita lakukan di sepanjang 10 hari ta'awal bulan Zulhijjah ini ya. Sebagaimana yang kita tahu, banyak dalam WhatsApp group, dalam FB, dalam Instagram, Telegram dan sebagainya, ramai sahabat-sahabat kita telah pun share macam-macam ya tentang amalan-amalan ataupun fadilat-fadilat apa yang patut kita lakukan, terutamanya di 10 hari ta'awal bulan Zulhijjah ini ya. Kadang-kadang kita berdetik dalam hati kita ni, tak payahlah share dah, semua orang pun dah tahu dah kan. Banyak dah di-share oleh orang-orang lain. Kalau I share pun benda yang sama je, ataupun alah tak payahlah, benda ni dah tiap-tiap tahun pun berlaku kan. Jadi saya rasa itu sebenarnya hanyalah bisikan-bisikan syaitan yang tak ingin kita untuk melakukan amal soleh. Sesungguhnya dengan kita share pengetahuan tentang agama, ia merupakan amal soleh, sedekah kita. Walaupun usaha kita yang kecil ini, setidak-tidaknya kita saling mengingatkan sesama kita tentang apa saja kebaikan dari segi agama. Hendaklah kita share. Mudah-mudahan ada yang mendapatkan manfaat daripadanya, beramal dengannya ya. Dari situ juga kita boleh meraih pahala. Tak tunggu kita menjadi seorang dai yang hebat, menjadi seorang ustaz atau ustazah untuk kita berdakwah. Kita punya apa kata orang sekarang ni, media yang sangat canggih, handphone setiap orang ada di tangan masing-masing. Gunakanlah platform ini, gunakanlah kemudahan, kecanggihan di zaman yang moden ini untuk kita saling berlomba-lomba meraih, mengumpul segala bekal akhirat kita. InsyaAllah ianya sangat bermanfaat ya. Okey, jadi kita balik kepada apakah amalan-amalan utama yang patut kita lakukan di awal 10 hari Zulhijjah ini ya. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang terakhir sekiranya kita ingin membersih-bersihkan diri ya, sebagaimana yang saya katakan semalam. Saya kira mungkin ramai kita telah pun melakukannya dari malam tadi, mungkin sewaktu pagi tadi mandi dan sebagainya. So hari ini, esok insya-Allah kita semua akan memasuki bulan Zulhijjah, iaitu 1 hari bulan Zulhijjah ya. Bulan yang sangat mulia dan amalan yang sangat mulia yang dapat kita lakukan di dalam bulan Zulhijjah ini. Segala amal soleh hendaklah kita melakukannya tanpa jemu. Walaupun sekecil-kecil amalan, ianya sungguh dinilai di sisi Allah. Sesungguhnya Allah menghitung segala amal ibadat kita ya. Okey, keutamaan bagi 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, adapun kalau kita beramal dalam bulan Zulhijjah yang pertama ini ya, hari daripada esok bermula 1 hari bulan hingga ke 10 hari bulan Zulhijjah nanti, adalah diterangkan sebagaimana di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, iaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, tidakkah pula jihad di jalan Allah? Nabi SAW menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah
kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya namun tidak ada yang kembali satu pun. Maksudnya apa yang dimaksudkan dalam hadis ini ya yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan betapa besarnya amal ibadah yang kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, sangat-sangat Allah mencintainya, melebihi siapa yang keluar berjihad di jalan Allah, kecuali orang tu tidak kembali, maknanya dia mati syahid di medan peperangan, ya. Ini menunjukkan betapa besarnya fadilat apa saja amal soleh yang kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di dalam firman Allah Ta'ala, iaitu Allah berfirman, dan demi malam yang 10. Surah Al-Fajr ayat yang kedua. Ya. Di sini Allah menggunakan kalimat sumpah. Ini menunjukkan keutamaan sesuatu apabila Allah bersumpah di dalamnya. Ya. Apabila Allah menggunakan sumpah, ini menunjukkan betapa penting, betapa adanya keutamaan dalam perkara yang Allah bersumpah itu. Makna dalam ayat ni ada 4 tafsiran dari para ulama, ya. Yang pertama, para ulama menafsirkan apabila Allah mengatakan di dalam ayat ini, iaitu demi malam yang 10. Tafsiran yang pertama mengatakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang kedua merupakan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ketiga, 10 hari pertama bulan Ramadan. Dan tafsiran yang keempat adalah 10 hari pertama bulan Muharram. Ya, bulan malam iaitu al-lail kadang-kadang juga disebut dengan menggunakan perkataan yaum dalam bahasa Arabnya, iaitu maknanya hari, ya. Sehingga kan ayat tersebut tu tadi boleh saja bermakna 10 hari Zulhijjah. Ya, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahawa tafsiran yang menyebut 10 hari Zulhijjah itulah yang lebih tepat. Ya, pendapat ini dipilih oleh mayoritas pakar hadis, ya, pakar tafsir, dan para salaf juga berpendapat ini adalah pendapat yang benar, iaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan ini juga merupakan pendapat daripada Ibnu Abbas tadi, ya. Jadi bagaimanakah kita sepatutnya mempergunakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, ya? Mengikut Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, Ibn Qayyim mengatakan bahawa penjelasan yang sebenar adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih utama daripada 10 malam bulan Zulhijjah. Dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih utama dari 10 hari terakhir Ramadan. Ya, dari penjelasan ini kita dapat lihat bahawa apa yang dimaksudkan adalah kalau di bulan Ramadan yang utama adalah 10 malam terakhirnya. Sedangkan dalam bulan Zulhijjah keutamaannya pula adalah 10 hari pertama, ya. Kalau maknanya bulan Ramadan malam sebelah malamnya yang begitu begitu ada keutamaannya, sedangkan di dalam bulan Zulhijjah adalah pada bahagian siangnya, iaitu harinya, ya. Jadi jelaslah bahawa 10 hari terakhir Ramadan itu lebih utama kalau kita tinjau dari segi malam. Sedangkan kalau bulan Zulhijjah ini keutamaannya itu ditinjau dari segi siangnya, kerana terdapatnya pada 10 hari siang dalam bulan Zulhijjah yang pertama itu terdapatnya hari An-Nahar, iaitu hari kurban, dan hari Arafah, dan juga terdapatnya hari Tarwiyah, iaitu pada 8 Zulhijjah, ya. Jadi sebahagian ulama mengatakan bahawa amalan pada setiap hari di awal Zulhijjah sama dengan amalan 1 tahun. Bahkan ada yang mengatakan sama dengan 1000 hari. Sedangkan hari Arafah sama dengan 10,000 hari. Ya. Tapi ini semua berlandaskan daripada riwayat yang dhaif, ya, riwayat yang lemah. Ya, jadi sebenarnya tidaklah sebegitu, ya, tidaklah sebagaimana yang dikatakan oleh sebahagian ulama bahawa kelebihan keutamaan 10 awal bulan Zulhijjah ini jika kita beramal dengannya digandakan dengan
bersamaan 100 hari atau pahalanya digandakan sampai 700 kali, ya. Ini sebenarnya berlandaskan hadis yang dhaif. Namun apa yang dapat kita lihat daripada ini adalah ia tetap menunjukkan keutamaannya kita beramal pada awal bulan Zulhijjah itu, ya. Sedangkan walaupun ada hadis-hadis dhaif yang untuk mengangkat lagi keutamaannya, tetapi di situ dapat kita lihat dari segi keutamaan itu, sekalipun dalam hadis yang dhaif, sebenarnya masih ada hadis sahih daripada Ibnu Abbas yang disebutkan tadi di atas itu, di mana bila Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah menerangkan bahawa apa saja amalan soleh yang kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu sangat-sangat dicintai oleh Allah. Malahan ianya jika dibandingkan dengan orang yang keluar berjihad di jalan Allah, masih lagi Allah menyukai amal-amal ibadat yang kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu, kecualilah mereka yang mati syahid di medan peperangan, ya. Jadi di situ dapat kita ambil pengajaran bahawa sememangnya lah segala amal soleh yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Hanya saja tidaklah sahih untuk mengatakan seperti mana sehari beramal tu macam 1000 hari kita beramal, satu amal itu diganda sampai 700 dan sebagainya itu, ya. Itu hanyalah hadis dhaif yang hanya untuk menunjukkan keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Okey, sekarang kita lihat apakah amalan-amalan yang boleh kita lakukan, yang mungkin kita motivasi untuk melakukan amal-amal soleh yang dapat kita sama-sama usahakan, ya. Yang pertama adalah berpuasa. Maka kita ni disunahkan untuk memperbanyakkan puasa. Memperbanyakkan puasa daripada tanggal 1 hingga 9 Zulhijjah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk beramal soleh ketika itu, dan puasa adalah sebaik-baiknya amal soleh, ya. Dari Hunaidah bin Khalid dan isterinya, beberapa isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah, pada hari Ashura 10 Muharram, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Di antara sahabat yang mempraktikkan puasa selama 9 hari dari awal Zulhijjah adalah Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar. Dia mempraktikkan direct puasa daripada 1 hari bulan Zulhijjah sampailah 9 Zulhijjah. Dan ulama lain seperti Al-Hasan Al-Basri, ya, beliau juga melakukan puasa yang direct begini, 1 hari daripada 1 hari pertama bulan Zulhijjah sehinggalah hari yang ke-9 Zulhijjah. Begitu juga dengan Qatadah, ya, yang mana mereka semua ini mengamalkan puasa setiap hari itu. Dan inilah menjadi pendapat mayoritas ulama mengatakan boleh kita dan seeloknya berpuasa direct daripada 1 sehingga 9 Zulhijjah. Dan juga tidak menjadi masalah untuk kita melakukannya mungkin berselang-seli mengikut keupayaan kita, ya, kerana ini merupakan puasa sunnah sahaja. Yang kedua adalah kita bertakbir dan berzikir. Yang mana termasuk amalan soleh juga adalah kita memperbanyakkan bertakbir, bertahlil, bertasbih, bertahmid, beristighfar dan memperbanyakkan doa. Disunahkan juga untuk kita, ya, mengeraskan suara ketika kita bertakbir. Kalau dahulu para sahabat mereka pergi ke pasar-pasar di jalan-jalan untuk bertakbir. Jadi kalau kita mungkin kita boleh saja bertakbir, kalau yang lelakinya pergi ke masjid dan kita suri rumah, boleh saja bertakbir di rumah-rumah kita ataupun di mana-mana tempat lain, ya. Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang ditentukan, iaitu 10 hari pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah, lalu mereka bertakbir, lantas orang-orang pun ikut mereka bertakbir.
Muhammad bin Ali juga ya bertakbir setelah solat sunnah. Jadi boleh kita lakukan takbir ini. Ya, yang perlu kita ketahui adalah takbir itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah takbir mutlak. Takbir mutlak ini adalah tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Ya, dan satu lagi takbir muqayyad. Ianya dikaitkan dengan waktu yang tertentu. Takbir yang dimaksudkan dalam penjelasan tadi yang di atas tadi apabila Ibnu Abbas dan Abu Hurairah melakukan takbir di pasar-pasar dan di jalan-jalan, itu adalah takbir yang bersifat mutlak. Maknanya dia tidak dikaitkan pada waktu ataupun tempat tertentu. Jadi boleh saja kita lakukannya di mana-mana ya. Dan takbir itu disunahkan untuk kita mengeraskan suara khususnya untuk para lelaki sahaja ya. Sedangkan takbir yang bersifat muqayyad ini iaitu ianya dikaitkan dengan waktu tertentu. Seperti kita berzikir, bertakbir setelah kita melakukan solat wajib berjemaah ya. Jadi kita lakukan dengan bertakbir dan boleh saja mengeraskan suara bagi lelaki. Takbir muqayyad ini bagi orang yang tidak melakukan haji, kita boleh melakukannya dari solat subuh pada hari 9 Zulhijjah tu ya, sehingga waktu asar pada hari tasyrik yang terakhir ya. Pada hari tasyrik yang terakhir, iaitu 3 hari setelah hari raya Korban kan. Kita masih boleh melakukan takbir itu bagi orang-orang yang tidak berhaji, contohnya bagi kita yang ada di Malaysia ya, kita boleh melakukannya seawal daripada solat subuh pada 9 Zulhijjah sehingga waktu asar hari tasyrik yang terakhir. Dan ada pun bagi orang yang berhaji, dia boleh memulakan takbirnya itu daripada solat zuhur pada hari 10 Zulhijjah sehingga hari tasyrik yang terakhir. Jadi cara bertakbir adalah dengan kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Ya, itu adalah lafaz takbirnya ya. Yang ketiga, menunaikan haji dan umrah. Yang paling afdal ditunaikan di 10 hari pertama Zulhijjah adalah menunaikan haji ke Baitullah ya. Yang keempat, memperbanyakkan amalan soleh sebagaimana keutamaan hadis Ibnu Abbas yang kita dah sebutkan tadi ya. Itu menunjukkan kita memang dianjurkan untuk memperbanyakkan amalan sunnah seperti solat sunnah, bersedekah, membaca Al-Quran dan beramal ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima adalah berkorban. Ya, iaitu di hari Nahar 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik kita disunahkan untuk berkorban sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bagi sesiapa yang diberi kelapangan rezeki dan alhamdulillah yang telah meniatkan untuk melakukan korban pada tahun ini ya, bolehlah melakukan korban iaitu pada hari raya haji itu sendiri ya, pada 10 Zulhijjah dan 3 hari selepasnya iaitu hari-hari Tasyrik. Yang keenam adalah bertaubat. Ya, termasuk apa yang ditekankan di awal Zulhijjah adalah bertaubat ya, sebagai salah satu amal soleh yang sangat-sangat dituntut bagi kita untuk kita meninggalkan segala dosa, segala maksiat, segala kezaliman yang pernah kita lakukan sesama kita. Jadi panjangkanlah taubat kita kepada Allah, sentiasa bermohon taubat kepada Allah dan memperbanyakkan istighfar ya. Jadi apa yang dapat kita simpulkan iaitu keutamaan 10 hari awal Zulhijjah ini boleh kita lakukan apa saja amal soleh. Amal itu tidak terbatas pada waktu ataupun tempat yang tertentu ya. Boleh saja kita lakukan pada bila-bila masa seperti seorang suri rumah sambil mengerjakan kerja-kerja rumah, tugas-tugas harian kita, masih saja kita boleh melakukan takbir tersebut ya. Jadi sudah sepatutnya lah setiap kita ni sentiasa menyibukkan diri kita pada 10 hari pertama Zulhijjah itu. Semoga dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah, sama ada amalan wajib ataupun amalan sunnah, semoga ini dapat meraih redha Allah kepada kita dan kita dapat menjadi orang yang bertakwa, sungguh-sungguh meninggalkan segala larangan Allah
dan melakukan apa saja yang telah menjadi tuntutan ke atas kita semampu kita, ya. Semoga kita semua direzekikan Allah untuk kita terus beramal ibadah dengan sempurna dan meraih sebanyak-banyak pahala yang Allah tawarkan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.